Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Bersama saya Muhammad Syarizam Awang dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 3 Jun 2022. Sabah secara rasmi memiliki tabung pendidikan TPNS sendiri sebagai salah satu inisiatif membangunkan agenda pendidikan. Pelancaran tersebut yang telah berlangsung semalam atas inisiatif Kerajaan Negeri Gabungan Rakyat Sabah Barisan Nasional GRSBN melalui kumpulan Yayasan Sabah YS. Satu inisiatif baru kerajaan terutama dalam pembangunan modal insan iaitu pelancaran tabung pendidikan negeri Sabah. Jadi tabung ini adalah bertujuan untuk membantu anak-anak Sabah yang kurang berkemampuan terutama dari keluarga B40 untuk mendapat peluang dapat bantuan untuk melanjutkan pelajaran mereka ke institusi pengajian tinggi. Beliau berkata demikian ketika melancarkan Tabung Pendidikan Negeri Sabah TPNS di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Datuk Haji Ji yang juga pengerusi Lembaga Pemegang Amanah YS berkata, melalui Belanjawan Negeri 2022, pelbagai insentif diberikan bagi memperkasa pendidikan termasuk mewujudkan TPNS yang merupakan touchpoint Kerajaan Negeri Sabah. Sehingga kini, jumlah dana TPNS yang terkumpul adalah RM54.5 juta. Ia melalui sumbangan Kerajaan Negeri Sabah, Benta Wawasan Sdn Berhad, Sabah Softfood Berhad, Inoprise Plantation Berhad, Yayasan Lau Gekpo, Ikatan Kayangan Sdn Berhad dan usahawan Borneo Group. Dalam pada itu, Datuk Haji Ji turut menyeru semua pihak termasuk syarikat besar agar tampil memberi sumbangan bagi membolehkan TPNS mengumpul dana yang diperlukan. Malaysia, negara Brunei Darussalam dan Indonesia sepakat untuk menjadi rakan strategik membangun rangkaian kabel dasar laut pada masa akan datang. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, rangkaian tersebut merupakan keutamaan pihaknya untuk dipercepatkan bagi mempertingkatkan kemudahan rakyat di seluruh negara serta memperluaskan lagi jaringan komunikasi dengan negara jiran. Negeri-negeri ini menjadi sebahagian pada rangkaian utama termasuk dalam rangkaian dasar submarine cables juga menjadi satu perkara yang diutamakan. Begitu juga pembentukan pusat-pusat data centers. Perancangan untuk kabel dasar laut ini ada dua jenis. Satunya yang menyambungkan peninsula Malaysia dengan Sabah dan Sarawak. Juga Sabah dan Sarawak berada pada posisi untuk menjadi laluan jaringan kabel dasar laut. Beliau ditemui media selepas menghadiri Majlis Makan Malam Anjuran Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi di Kota Kinabalu. Setakat ini liputan 4G di Sabah meningkat daripada 73.4% ke 86% dan penghujung tahun 2022 dijangka mencapai tahap 90%. Delegasi Mesyuarat Majlis Ekonomi Digital, Industri Kreatif dan Komunikasi MEDIK diraikan dalam Majlis Makan Malam Anjuran Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi KSTI Sabah. Ini merupakan penghargaan kerajaan negeri kerana telah memilih Sabah sebagai lokasi pelaksanaan mesyuarat tersebut. Terdahulu berucap dalam majlis berkenaan, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Yaakob Han menyuarakan harapan agar perancangan jendela fasa 2 akan dapat membantu Sabah mencapai tahap kesinambungan 100% internet menjelang penghujung tahun 2023 dengan tambahan 700 hingga 750 menara baharu, pemasangan VSAT di 300 kawasan terpencil dan peluasan Project Point of Presence POP di semua kawasan sekolah yang tiada liputan termasuk kabel dasar laut submarine cable. Selain itu, Sabah yang mempunyai bakat-bakat kreatif perlu diberikan peluang yang lebih luas bagi mengetengahkan bakat dengan sokongan badan korporat, agensi kerajaan, pusat pengajian dan komuniti setempat. Majlis Makan Malam berkenaan diserikan dengan persembahan nyanyian kebudayaan tempatan Sabah. Mesyuarat Medik 2022 akan diadakan hari ini pukul 9.30 pagi di Kota Kinabalu.
Persediaan rapi bagi memastikan Karnival Kembara Riuh Keluarga Malaysia, Riuh Bah bersama Hotlink yang bermula hari ini hingga 5 Jun berjalan lancar. Tinjauan akhir persediaan dihadiri Timbalan Ketua Setiausaha, Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif, Kementerian Komunikasi dan Multimedia KEKOM, Mastura Ahmad Mustafa semalam di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC, Kota Kinabalu. Penganjuran bukan sahaja menampilkan hiburan tempatan tetapi turut membuka peluang kepada usahawan menjana pendapatan. Objektif utama Karnival adalah menyuburkan semula industri kreatif yang terkesan teruk akibat pandemik selain sebagai platform menjana semula pendapatan penggiat seni. Dalam 90% usahawan penggiat seni yang akan berada di tapak riuh ini adalah sebenarnya datang daripada Sabah sendiri. Di samping gerai-gerai penggiat seni kita juga ada bengkel-bengkel untuk kita berkongsi dengan orang ramai kalau mereka ingin mencuba membuat bahan-bahan kreatif. Antara artis yang bakal membuat persembahan adalah Datu Jamal Abdillah, DJ Dev, Estrange, Mafiz, Kicau Bilau, Alena Murang, Bamboo Woods Orchestra, Linda Nanuil, Velvet Aduk, Atmosfera, Shamel dan Wani Karire. Jom keluarga Sabah semua datang beramai-ramai di SICC Sabah untuk Riuh Bah bersama Hotlink pada 3 hingga 5 Jun 2022. Kami ada pelbagai perkara menarik untuk dihidangkan kepada keluarga Sabah. Saya Frenerita Sobitun untuk Ngadau Kehormatan Peringkat Negeri Sabah 2022. Jangan lupa untuk berkunjung ke booth RTM sempena Kembara Riuh Bah pada 3 hingga 5 Jun bertempat di SICC Kota Kinabalu. Jangan lupa untuk patuhi SOP peralihan ke endemik. Jumpa di sana. Bye. Sebanyak RM125,000 disumbangkan kepada 1,250 pelajar melalui program Didik Simpan, Skim Simpanan Pendidikan Negara SSPN di 25 kawasan parlimen di Sabah. Daripada jumlah itu, sejumlah RM20,000 disumbangkan kepada 200 orang pelajar asnaf di daerah Tawau, Kalabakan, Sempurna dan Lahad Datu. Ini merupakan inisiatif Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN untuk menjadikan amalan menabung sebagai budaya bagi mengelakkan pelajar menanggung bebanan membayar hutang pinjaman selepas tamat pengajian. Selain itu, merupakan suntikan semangat kepada ibu bapa agar merancang kewangan lebih awal bagi menampung yuran pendidikan anak-anak mereka ke peringkat lebih tinggi. Saya melihat program Didik Simpan SSPN 2022 ini adalah satu program yang cukup tepat dan seharusnya mendapat sambutan di kalangan ibu bapa supaya budaya menabung ini akan dapat menjadi amalan kepada kita semua. Saya lebih berbangga dengan penabungan kerana dengan penabungan ini tahun lepas kita mengutip sehingga RM3 bilion deposit SSPN. Tak pernah dalam sejarah PTPTN mengutip deposit simpanan SSPN sebanyak itu. Semasa saya mula-mula masuk 4 tahun yang lepas sebagai pengerusi, kutipan kita ialah RM700 juta. Datuk Nizam turut menyampaikan cek sumbangan akaun simpanan SSPN Prime kepada 4 kawasan parlimen serta wang saku kepada 30 murid tabika kemas. Seramai 7 pelajar lepasan program asasi Sains Universiti Malaysia Sabah UMS menerima bursary award SASB 2021 yang disampaikan sempena Majlis Riang Ria Aidilfitri dan Keamatan 2022 yang berlangsung di Dewan Persidangan Wisma SASB Kota Kinabalu. Pelajar ini merupakan antara 23 pelajar lepasan program asasi sains yang memohon bantuan pendidikan ini pada tahun lepas. Ketua Pegawai Eksekutif SESB, Insinyur Teknologis Muhammad Yaakob Haji Jaafar ketika berucap memberitahu, pelajar yang terpilih menerima wang RM10,000 secara one-off dan akan melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah di Fakulti Kejuruteraan UMS. Menurutnya, bursary award SESB ini merupakan tanggungjawab sosial korporat untuk membantu memperkasa pendidikan di negeri Sabah, khususnya pelajar kategori B40. Turut berlangsung penyampaian sumbangan wakalah zakat SESB berupa wang tunai RM5,000 kepada Masjid As-Salam Kampung Contoh dan Surau Mahaba di Petagas. Selain itu, SESB turut menyumbangkan wang saku kepada anak yatim iaitu anak-anak warga kerja SESB yang telah meninggal dan golongan asnaf sekitar Putatan.
Turut hadir Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri Sabah, merangkap ahli Lembaga Pengarah SESB, Datuk Rosmadi Datuk Sulai dan Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah, Profesor Datuk Dr. Taufik Yap Yun Hin. Rio Bah bersama Hotlink dari 3 hingga 5 Jun di SICC KK Sabah membawa persembahan artis tempatan Dato' Jamal Abdillah, DJ Dave, Estrange, Mafiz, Kicau Bilal, Alena Murang, Bamboo Woods Orchestra, Linda Nanuil, Velvet Ado, Atmosfera, Syamel, Wani Carey dan Pentarama. Ada juga pertunjukan seni dan kreatif, kedai pop-up dan makanan menarik. Rio Bah bersama Hotlink dibawakan oleh KKMM melalui My Creative Ventures. Layari Instagram @Rio in the City untuk maklumat lanjut dan jangan lupa patuhilah SOP fasa terkini. Perkembangan semasa COVID-19, jumlah jangkitan bertambah 4 kes malam menjadikan angka jangkitan baharu 32 kes. 7 daerah merekodkan peningkatan jangkitan baharu berbanding 3 daerah yang merekodkan penurunan. Menurut kenyataan Jurucakap COVID-19 Negeri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, sebanyak 12 daerah merekodkan kes baharu, satu angka. Jumlah daerah yang bersih daripada sebarang jangkitan baharu dalam tempoh 24 jam yang lalu berkurangan daripada 18 daerah pada Rabu menjadi 14 daerah yang direkodkan semalam. Kota Kinabalu kekal daerah tunggal yang merekodkan kes 2 angka iaitu 13 kes baharu. Secara keseluruhannya, perubahan angka jangkitan di daerah-daerah yang terlibat adalah kecil kecuali di 17 daerah yang kekal sebagaimana catatan pada Rabu. Semua kes baharu semalam berada dalam kategori 1 dan 2. Dan seterusnya ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Sekian perkembangan dari Sabah untuk hari ini. Ayuh bersama memeriahkan kebara riuh keluarga Malaysia di SICC Kota Kinabalu bermula hari ini hingga Ahad. Dengan itu, saya Muhammad Charizam Awang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.